Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita teruskan dengan masih lagi di bab 4 iaitu ukur kejuruteraan, tapi hari ini lebih fokus kepada pembukuan kaedah naik turun. Okey, macam minggu lepas kita belajar tentang pembukuan kaedah latih dan lipat. Okey, untuk pembukuan kaedah naik turun ni dia lebih kepada kerja ukur aras. Selepas kerja ukur aras, kita akan buat kaedah naik turun. Kalau macam latih dan lipat tu berkaitan dengan ukur terabas kan. So ini berkaitan dengan ukur aras. Okey, standard pembelajaran di akhir pelajaran, murid akan dapat menganalisis data kerja ukur teodolite dan juga mencadangkan aras formasi. Sebab kita buat ukur aras kan. Okey, untuk kali ni kita akan buat, lepas awak dah buat pengukuran ukur aras, kita akan buat pembukuan dan pengiraan kerja ukur aras. Lepas tu akan buat semakan aritmetik dan juga semakan ketepatan kerja ukur aras. Di mana kita nak tahulah sama ada kerja ukur aras kita ni boleh diterima ataupun tidak. Ataupun maknanya kena buat balik ke macam mana. So pastikan bila kita buat pembukuan ni, dia mestilah selisih dia tak terlalu jauh. Mesti berada di antara selisih yang dibenarkan. Kalau kata lebih, maknanya kerja ukur kita perlu diulang semula. Okey, untuk pengukuran ukur aras yang menggunakan teodolite, staf pandangan belakang. Okey, staf pandangan belakang untuk permulaan kerja selalunya diletakkan di atas batu aras. Okey, katakanlah kat sini adalah batu aras kita. Okey, di sini adalah batu aras kita. So, pandangan belakang dia cakap berada di atas batu aras. Okey, maknanya first sekali yang kita tengok bila kita ukur, first sekali kat sini yang berada dekat batu aras, di mana staf ni kita letak kat batu aras ataupun batu aras adalah batu yang ada rujukan kita punya ketinggian dan sebagainya, disebut sebagai pandangan belakang. Okey, ingat yang first sekali kita tengok yang berada di atas batu aras adalah disebut sebagai pandangan belakang. Manakala yang terakhir sekali, yang terakhir yang kita nampak, staf yang terakhir kita nampak adalah disebut sebagai pandangan hadapan. Okey, semoga tu dapat, awak kena ingat yang tu dulu Okey, kemudian, okey, dalam kerja ukur aras, bila awak nak buat pembukuan, pelajar mesti kena tahu jenis-jenis pandangan yang terdapat dalam keratan, di mana kita ada pandangan belakang, pandangan antara, pandangan hadapan dan juga titik pindah. Okey, pelajar kena tahu dulu. Bila awak tengok kat sini, tak tahu lagi mana satu pandangan belakang, mana satu pandangan hadapan, mana satu antara dan mana satu titik pindah. Okey, first kali adalah, ingat bila saya cakap tadi, yang first kali kita tengok yang staf berada di atas batu aras disebut sebagai pandangan belakang. So betul tak? So disebut sebagai pandangan belakang. Okey, staf yang berada di antara, contohnya kita punya teodolite kita berada di titik 1. Okey, staf yang berada di antara yang last kali nanti kita akan nampak adalah pada titik C ni kan, sebelum dipindahkan kita punya teodolite kita pada titik 2 kan. So yang last disebut yang di antara pandangan belakang dan pandangan hadapan adalah pandangan antara. Okey, so last kali, katakanlah macam mana saya tahu kata kat sini last? Sebab kalau awak tengok daripada teodolite ni, dia dapat last dia dekat titik C je. Lepas tu dekat titik bila dia pindahkan kat titik 2 ni, dia tengok balik dekat C. Okey, so macam mana? Last kali ni adalah di titik C, iaitu pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan. Kemudian dia dekat titik D ni, sebenarnya dekat titik 1 teodolite ni dia tak nampak dah pun. So dia terpaksa kena pindahkan alat teodolite ni lah. Alat ukur ni dipindahkan ke titik 2. Okey, bila dipindahkan, ingat bila dipindahkan dia kena teropong balik pada titik C. Sebab apa? Sebab dia kena sebab di titik C ni, so bila dia teropong balik, yang first dia tengok disebut sebagai pandangan belakang. Okey, bila dah jadi macam ni, automatik dia adalah di sini adalah titik pindah. Okey, kena ingat tu. Tak pun lagi satu, kalau kata tak diberi, dia hanya bagi
dia hanya bagi staff-staff saja. Kalau awak nak tahu kat mana titik pindah dia, kalau bacaan pandangan ada 2, maknanya dekat satu staff ni ada 2 bacaan dia kat sini, dengan contohnya kan dia ada 2. So kat situ kita dah tahulah maknanya dia ada titik pindah. Sebab yang lain semua ada 1 je kan, semua ada 1 bacaan sahaja, tapi dekat sini dia ada 2 bacaan. So kat situ pun kita dah tahu bahawa kat situ adalah titik pindah. Kalau kata ada titik pindah, maknanya dia ada pandangan hadapan dan juga pandangan belakang. Okey, kemudian dia dah pindahkan terdelite, dia tengok balik dekat titik C. So, dia dapat pandangan belakang. Kemudian, dan yang seterusnya lah, dia ada pandangan antara. Lepas tu, dia ada pandangan hadapan dan pandangan belakang balik. Sebab apa? Sebab dia pindahkan lagi terdelite ni. Dia pindahkan lagi pada titik 3. Ingat, bila dia pindahkan, dia kena tengok balik pada titik terakhir ukur terdelite tadi. Maknanya dia terakhir dia dekat titik E. So maknanya kena tengok balik. So kat sini kita dah tahu dia ada 1 lagi titik pindah. Okey. Sebab apa? Sebab dia ada pandangan hadapan dan pandangan belakang pada 1 titik. Okey, dia ada 2 bacaan ni kan. So kemudian dan yang terakhir adalah pandangan hadapan. Yang terakhir sekali yang dia tengok adalah pandangan hadapan. Ingat, kalau yang first sekali dia tengok adalah pandangan belakang, dan yang terakhir sekali dia tengok adalah pandangan hadapan. Okey, seterusnya bila kita dah tahu, dapat kena pasti setiap jenis-jenis pandangan tu, kita akan buat pembukuan. Okey, pembukuan keadaan naik turun ini dilakukan bagi memastikan kerja ukur aras yang dilakukan tu benar dan selisih dikurangkan. So kita akan dapat semak lah nanti. Okey, dalam tadi kita dah tengok kan pandangan belakang, pandangan hadapan semua. So kita masukkan dia dalam pembukuan kita, dalam jadual kita. Okey, bila dah masukkan, pastikan setiap pandangan ni betul lah. Okey, sebab tu saya cakap tadi, kena betul kita punya pandangan-pandangan tu. Jangan salah labelkan. Kalau awak salah labelkan, dekat sini pun akan salah. So kat sini kita boleh lihat dekat titik C tadi ada titik pindah kan. So awak tengok dia ada 2 bacaan. Maknanya ada pandangan hadapan dan juga pandangan belakang. Begitu juga dengan titik E. Okey, bila kita dah ada pandangan belakang, pandangan antara, pandangan hadapan, macam mana kita nak kira naik turun dia? Okey, macam mana nak kira naik turun dia? Okey, yang pertama sekali kena tolak. So maknanya 2.191 ditolakkan. Okey, tolak. Awak kira dia dapat negatif ke positif. Kalau positif, awak letakkan dia pada naik. Kalau yang ni dapat negatif, so maknanya kita letakkan dia pada turun. Okey, kalau positif naik, kalau negatif turun. Okey, tak apa, nanti saya akan buat latihan. Jangan risau, saya akan tunjuk satu-satu. Okey, so kat sini pun sama, dia tolakkan. Ini pun sama, tolak. Okey, bila yang ni dah tolak, awak dah dapat. Kemudian ini mesti berakhir dengan pandangan hadapan. Okey, jangan daripada antara ni awak tolak pandangan belakang pula. Salah. Ingat, setiap tu mesti berakhir dengan pandangan hadapan. Okey, tolak, awak akan dapatlah nilai dia. Kalau positif, naik. Kalau negatif, akan turun. Okey, lepas tu yang ni pula, dia akan tolak. So, yang ni pun akan tolak. So, yang ni dia tak ada pandangan antara. So, terus je lah tolakkan dia pandangan belakang ke pandangan hadapan. So, bila dah tolak, sudah dapat semua nilai. Naik turun ni kita dah dapat. So, macam mana pula kita nak kira aras laras? Okey, aras laras yang pertama kita ambil daripada sini. So, just tulis je kat sini. 49.870. Okey, macam mana pula kita nak dapat aras laras yang selebihnya ni? Okey, kalau kata dia turun, maknanya kita tolak. Okey, so 49870 tolak 0.314, kita dapat 49.556. Okey, kemudian kalau kata dia berada pada row naik, so maknanya kat sini kita kena tambah. Bila tambah, kita dapat nilai ni. Kalau naik je tambah. Okey, kat sini dia akan jadi turun. So, tolak balik. Sini pun sama, dia turun. So, kita tolak balik. So, daripada sini kita dah dapatlah nilai aras laras.
Okey, bila dah dapat semua ni, kita dah dapat row kita dah full, kan? Kemudian kita kena buat semakan aritmetik. Okey, yang mana semakan aritmetik ni untuk kita dapatkan selisih dia, kita kena kira nilai keseluruhan pandangan belakang, pandangan hadapan. Okey, nilai keseluruhan naik, nilai keseluruhan turun, aras laras titik akhir dan juga aras laras pertama. Okey, macam mana kita nak dapatkan dia? Okey, macam mana? Kita tambahkan semua keseluruhan pandangan belakang ni, ditambahkan 2.191 ditambahkan dengan 0.19 ditambahkan dengan 1.752. Kemudian kita dapat nilai 6.962. Okey, begitu juga dengan dia kata pandangan hadapan, kan? So pandangan hadapan pun sama, tambahkan. So kita akan dapat nilai 8.131. Okey, kemudian dia kata jumlah naik. So jumlah naik pun sama, kita tambahkan je ni, tambahkan. So kita akan dapat 1.515. Begitu juga dengan turun tadi, kita tambahkan dia. So kita dapat 2.684. Kemudian kita kena tahu aras laras titik akhir, di mana 48701 ni dengan aras laras pertama yang diberi tadi tu. Okey, so kita dah dapat. Kemudian apa yang kita buat pula? Nak kira semakan aritmetik dia. Okey, kenapa ada semakan aritmetik ni adalah bagi menyemak. Okey, dia menyemak sama ada pengiraan yang dibuat tu tepat ataupun tak. Macam mana kita nak tahu tepat ataupun tak? Okey, kita tengok formula dia. Di mana jumlah pandangan belakang ditolakkan dengan jumlah pandangan hadapan mesti sama dengan jumlah naik ditolakkan dengan jumlah turun, sama dengan juga dengan aras laras titik akhir ditolakkan dengan aras laras titik pertama. Okey, contohnya kat sini Kalau awak tengok kat sini, okey, ini adalah pandangan belakang. Dia kata pandangan belakang ditolakkan dengan pandangan hadapan. Okey, ini adalah pandangan hadapan kita. Pandangan belakang, pandangan hadapan ditolakkan dapat negatif 1.169. Kemudian dia kata dia kata jumlah naik ditolakkan dengan jumlah turun. So, ini adalah jumlah naik, ini adalah jumlah turun. Tolak dapat sama juga negatif 1.169. Begitu juga dengan aras laras akhir ditolakkan dengan aras laras pertama. So 48701 ditolakkan dengan 49.870 dapat juga negatif 1.169. So maknanya ketiga-tiga ni mesti sama. Kalau kata sama maknanya pengiraan kita tepat. Kalau kata tak sama maknanya pengiraan awak tu salah. So, kita nak tahu pengiraan kita betul atau tak, kita akan buat semakan aritmetik di mana dalam macam dalam formula, setiap nilai tu mesti sama. Maknanya jumlah pandangan belakang tolak dengan jumlah pandangan hadapan sama dengan jumlah naik tolak jumlah turun, sama dengan aras laras titik akhir ditolakkan dengan aras laras titik pertama. So, kalau kata sama maknanya awak punya pengiraan tepat. Okey. Kemudian bila kita dah dapat semua ni, kita kena kira semakan ketepatan kerja dia pula. Di mana aras laras yang dikira ditolakkan dengan aras laras yang diberi. Okey, contoh kat sini, ralat sebenar aras laras yang dikira. Okey, aras laras yang dikira adalah yang ni Ralat sebenar dikata aras laras yang dikira ditolakkan dengan aras laras yang diberi. So, bila kita tolak, aras laras yang diberi, yang ini, yang terakhir. Okey, aras laras yang kita kira adalah 48.701. Tapi yang diberi, yang terakhir itu adalah 48.697. So, ralat sebenar dia adalah 0.004. Okey, kemudian lepas kita dah kira, kita kira ralat yang dibenarkan pula. Okey, ralat yang dibenarkan ini adalah formula dia. Di mana plus minus 0.012 didarabkan dengan punca kuasa di meter. Okey, dia bagi dalam meter. Tetapi perlu diingat,
D ni adalah jarak dalam unit kilometer. So, kalau dalam soalan memang selalu dia bagi dalam unit meter. So, untuk kira ralat yang digunakan, pastikan awak tukarkan dia kepada kilometer. Bila dah dapat, baru masukkan dalam formula kita. So, jika ralat sebenar lebih kecil ataupun sama dengan ralat yang dibenarkan, kerja ukur tu diterima. Tetapi, kalau kata ralat sebenar lebih besar, lebih besar daripada ralat yang dibenarkan, ini adalah ralat sebenar. Jika ralat sebenar lebih besar daripada ralat yang dibenarkan, kerja ni tidak boleh diterima. Kalau tak boleh diterima, maknanya kena ulang balik dan buat semula. Okey? So, ini bila kita dah buat, kita dah kira semua, kita akan buat satu graf macam ni untuk plotkan dia. So, daripada plot ni kita dapat lihatlah di mana kalau kita nak buat pembinaan, mestilah kita punya jalan, kawasan kita rata kan. So, dekat sini kita akan dapat kawasan yang perlu ditambah dan kawasan yang perlu dipotong. Daripada hasil kita buat ukur aras tu lah. So, kita cuba try buat contoh soalan. Sebab apa? Kalau tak buat contoh soalan, awak takkan nampak. Okey. Contohnya macam soalan ni, Raja menunjukkan sebahagian profil tanah kerja luar ukur aras. Okey, kat mana titik pindah dia? Ingat tak bila saya cakap titik pindah? Di mana dia ada dua bacaan pada satu titik. So, maknanya berada pada titik pindah tu berada pada titik A. Kemudian, pandangan antara ditunjukkan pada bacaan staf di titik mana? Kat mana pandangan antara? Pandangan antara kita berada pada titik. Pandangan antara adalah pandangan yang berada di antara pandangan belakang dan juga pandangan hadapan. Dia mesti berada di antara pandangan belakang dan pandangan hadapan. So, kat sini kita dah tahulah berada di titik B dan juga di titik C. Ingat, pandangan antara adalah pandangan yang berada di antara pandangan belakang dan juga pandangan hadapan. Okey, inilah contoh soalan yang seterusnya. Dia minta kita lengkapkan pembukuan keadaan naik turun. Sebab tu saya cakap tu kita kena kenal pasti pandangan apa kat sini. So, di sini kita dapat lihat, okey, first yang sekali kita tengok adalah pandangan disebut sebagai pandangan belakang. Okey, ini adalah pandangan antara dan ini adalah pandangan hadapan dan juga adalah titik pindah lah. Sebab apa? Sebab dia ada dua bacaan kat sini. So, daripada sini adalah pandangan belakang. Okey kan? Dan terakhir adalah yang dilihat adalah pandangan hadapan. Okey. So, dari sini kita dah boleh terus isi pandangan belakang dia yang mula dengan 1.355. Kemudian dia ada pandangan antara dia adalah 1.450. Kemudian dia ada pandangan hadapan 1.500. Dekat sini pun dia dah bagi Q tu adalah titik pindah kan. Okey. So, daripada sini dia dapat pula pandangan belakang adalah 0.315 dan juga dan berakhir dengan 1620. Perlu diingat, kalau kata titik pindah, dia mesti ada dua bacaan pandangan hadapan dan pandangan belakang pada titik berkenaan. Kadang kita confuse, tahu kata dia ni, tapi tiba-tiba awak terletak pula 0.315 kat sini. Dah salah. Sebab apa salah? Sebab 0.315 ni adalah di titik Q. Dekat catatan kita pun dia akan cakap kan dah kat titik Q. So, kena tulis di titik Q. Masa isi jadual tu jangan tergopoh-gapah. Tengok betul-betul. Okey, so kita akan buat contoh soalan. Okey, pertama sekali apa kita buat? Okey, bila dah dapat macam ni, maknanya dah dapat dalam jadual. Kemudian kita buat, kita kira lah. Okey, dah kira, kita kena kira pandangan naik turun dulu. Okey, cuba kita kira 1.150 ditolakkan dengan 3.500.
adakah naik ataupun turun. Okey, kita dapat negatif 2350. So, tulis dekat turun. Sebab apa? Sebab dia negatif, kita letak pada turun. So, kita tulis lah 2.350. Kemudian kita kira pula. Ini tadi kita tolak. Okey, yang ni pun kita tolak. So, dapat berapa? Kita dapat negatif 0.050. So, dia dekat turun kan? So, kat sini, pastikan tolak ke hadapan. Okey, tolak pandangan hadapan dulu. So, kita dapat 0.110. Okey, kemudian daripada pandangan belakang, tolak balik ke pandangan antara. Kita dapat 0.180. Okey, dah dapat yang ni. Kemudian kita tolak daripada pandangan antara, tolak hadapan. Kita dapat 0.140. Okey, kemudian pandangan belakang, tolak pandangan antara 0.200. Kemudian yang ni tolak, kita dapat 0.200. Dan pastikan tolak pandangan hadapan. Okey, kita dapat 1.360. Kemudian daripada pandangan belakang balik, tolak pandangan antara, kita dapat 0.010. Dan yang ni pun sama, kita tolak, kita dapat negatif kan. So 0.200. Okey, daripada antara, tolak hadapan 0.550. Dan yang terakhir, disebabkan dia tak ada pandangan antara, terus kita tolakkanlah daripada pandangan belakang ke pandangan hadapan. So kita dapat negatif 0.750. Disebabkan dia negatif, kita letak pada row tolak. Kalau positif, kita letak pada naik. Okey, dah dapat yang ni. Kemudian kita buat apa? Kita kira arah selaras. Okey, yang pertama tadi adalah naik turun. Yang kedua, kita ada arah selaras. Yang diberi adalah 110.000. So, terus tulis kat sini 11. Terus tulis kat ni 110.000. Okey, macam mana nak kira dia pula? Macam saya cakap tadi, kalau turun, kalau dia berada pada row turun, maknanya kita kena tolak. So, kita tolak, kita dapat 107.650. Okey, tolak lagi. Sebab apa? Sebab dia tolak, sebab dia turun. Ni pun sama, tolak. Dapat 90. Okey, ni pun sama, tolak juga. 107.310. Okey, bila dah sampai kat sini, dia naik kan? So, bila naik, kita tambahkan dia. Okey, tambah. Kita tambah, kita dapat 107.450. Ini pun sama, positif, kita tambah. So, dapat 107.650. Dan yang ni pun sama, sebab naik, kita tambah. So, 107.850. Okey, yang ni ditolak. Sebab kat turun kan, so kita tolak. So, kita dapat balik 106.490. Kemudian, dia naik, kita tambah balik. Tambah balik, dia dapat 106.500. Kemudian, tolak balik.
Tolak balik. Kita dapat 106 300 dan 106 750. Sorry, 105. .750 dan yang terakhir bila kita dah tolak kita dapat 105.000. Okey. Biasalah bila awak bermain dengan angka ni pastikan jangan tergopoh-gapoh masa awak kira kalkulator tu. Okey, kemudian apa kita buat? Kita nak kira semakan aritmetik dia. Macam mana kita nak kira semakan aritmetik? Kita kira nilai untuk pandangan hadapan, kita kira nilai pandangan belakang. Okey, kita kira nilai pandangan belakang, nilai pandangan hadapan, nilai naik, jumlah keseluruhan turun, aras laras terakhir dengan aras laras first. Okey, untuk semakan aritmetik. Okey. Ini untuk kita kira semakan aritmetik. Kita kira satu-satu pandangan belakang dan juga pandangan hadapan. Okey, cuba kira pandangan hadapan dan pandangan belakang. Okey, kita dapat 9.605. Okey, untuk pandangan hadapan kita dapat 14.605. Okey, jumlah naik kita dapat 0.550. Untuk jumlah turun kita dapat 5.550. Awak boleh garis takut confuse kan, kita boleh garis. So daripada sini kemudian kita dapat aras laras terakhir dengan aras laras first. So aras laras yang terakhir adalah 105.000, aras laras first adalah 110.000. So kat sini pandangan belakang ditolakkan. Ini bukan tambah, ini tolak. Okay, sorry, tolak So 9.605 ditolakkan dengan 14.605. So dapat negatif 5.000. Kemudian naik ditolakkan dengan turun. Okay, ditolakkan dengan turun. Kita dapat juga negatif. Kita dapat negatif 5.000. Ini pun sama. 1.105 tolak dengan 110.000, kita dapat negatif 5.000. So maknanya semakan pengiraan kita ni betul lah. Sebab apa? Sebab nilai jumlah pandangan belakang dan jumlah pandangan belakang tolak pandangan hadapan sama dengan jumlah naik ditolakkan dengan jumlah turun, sama dengan jumlah aras laras terakhir ditolakkan jumlah aras yang first. So semakan aritmetik kita ataupun pengiraan kita betul. Lepas kita dah dapat nilai ni,
Okey, kita kena kira ralat sebenar. Okey, nak kira ralat sebenar macam mana? Kita kena ambil kira ralat, kita kena kira aras laras yang diberi, aras laras terakhir yang diberi ditolakkan dengan aras laras terakhir yang kita kira. Okey, mana aras laras yang dikira ditolakkan dengan aras laras yang diberi. Mana-mana satu pun boleh, tak ada masalah. So, dekat sini maknanya aras laras dalam soalan tadi, aras laras yang dikira kita adalah 105. So, sama dengan 105.000. Aras laras yang diberi tadi tu adalah sama juga 105.000. So, maknanya ada ralat lah. 0.000. Okey, kita kira pula ralat yang dibenarkan. Okey, maknanya sama dengan plus minus 0.012. Okey, jumlah D kita kat mana? Jumlah D kita adalah nilai keseluruhan rantaian kita tadi tu. Nilai keseluruhan rantaian kita. Yang kat sini. Okay. Ni nilai yang ini Nilai yang terakhir ni adalah D kita. Tadi ralat yang benarkan tadi adalah 105.000 tolak 105.000, so adalah 0.000. Ini ralat sebenar. So ralat yang dibenarkan sama dengan plus minus 0.012. D kita adalah 260 tadi yang terakhir pada rantaian. So kita 260 tu biasanya dalam unit meter. So ingat kita mesti tukarkan dia kepada unit kilometer. So akan jadi 0.260. So kita akan dapat 0.006. Macam saya cakap tadi, macam mana kita nak tahu kata dibenarkan atau tak? Kalau ralat sebenar lebih kecil daripada ralat yang dibenarkan, maknanya kerja kita boleh diterima. So dalam kes ni, ralat sebenar lebih kecil daripada ralat yang dibenarkan. Maka kerja ukur boleh diterima. Okey, bila awak dapat jawab semua ni daripada awak lengkapkan jadual, dah lengkapkan, dah cari semakan aritmetik, dah kira ralat sebenar, dah kira ralat yang dibenarkan, dan pastikan yang terakhir mesti awak kena tulis kerja ukur ni boleh diterima atau tak. Kenapa boleh diterima? Contohnya ralat sebenar lebih kecil daripada ralat yang dibenarkan, maka kerja ukur boleh diterima. Kalau kata ralat sebenar lebih besar daripada ralat yang dibenarkan, kerja ukur tidak boleh diterima. Sampai situ jawapan awak akan dapat full mark. Okey, selamat mencuba dan semoga berjaya. Saya harap awak faham. Yang mana yang tak faham nanti kita boleh discuss dalam kelas masing-masing. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.